umat Islam semakin jauh dari agamanya dan semakin banyak dijangkiti dengan penyakit yang telah mewabah pada umat terdahulu. Namun, umat akhir zaman ini kurang mengambil indah akan iktibar kisah-kisah umat terdahulu. Latar belakang video Ustaz Auni Muhammad ialah yang bertajuk Penyakit Umat Terdahulu dan Akhir Zaman. Video ini berdurasi selama tempoh 6 minit 49 saat. Selain itu, video ini juga ditayangkan pada 31 Oktober 2021 bertempat di aplikasi YouTube. Malahan juga, video ini juga meraih sebanyak tontonan 30,706. Ustaz Auni bercakap, sebahagian besar manusia ni dia lalai daripada ingat Allah, ingat kebesaran Allah SWT, yang mana akibatnya peribadi mereka ni lebih kurang seperti Fir'aun. Seperti mana yang kita tahu, kisah Fir'aun ni yang sepatutnya kita jadikan dia sebagai iktibar. Kenapa? Sebab Fir'aun ni dia mengaku dirinya seperti Tuhan, yang mana kita tahu seseorang itu jelas menunjukkan sikap yang sombong bila mengaku dirinya sebagai Tuhan. Beliau juga turut menyatakan bahawa hukuman yang diberikan oleh Allah SWT terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidaklah sama seperti mana Fir'aun yang menerima hukuman ditenggelami oleh laut. Tambahan itu, masyarakat kini yang dalam kalangan besar hanya akan insaf dan bertaubat apabila mereka sedar kematian akan menghampiri mereka, yang mana sepatutnya kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Semua bentuk peringatan sedemikian seperti mana peristiwa Fir'aun mempunyai hubung kait dengan masalah umat akhir zaman, dan malahan hampir keseluruhan akhlak buruk umat-umat terdahulu wujud pada masa kini. Contohnya, umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud dan Nabi Syuaib. Kesemuanya mereka telah diberikan balasan oleh Allah SWT atas perbuatan mereka yang terdahulu. Di akhir perbincangan ini, penceramah mempersoalkan macam mana perakhiran kesudahan kehidupan kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Adakah kita akan mati, perakhiran kita akan berbentuk husnul khatimah atau sebaliknya? Biodata ringkas mengenai Ustaz Auni bin Muhammad yang berasal daripada Pasir Mas Kelantan. Beliau merupakan seorang penceramah bebas yang sentiasa dijemput oleh pihak pengurusan masjid dan malah di laman media sosial iaitu di YouTube, TikTok, Instagram dan pelbagai tempat media sosial yang lain. Bagi tugasan ini, kami memilih tajuk penyakit umat terdahulu dan umat akhir zaman kerana Ustaz Auni bin Muhammad telah mengupas fakta sejarah mengenai umat terdahulu, Nabi terdahulu dan umat terdahulu dan umat akhir zaman. Ia mempunyai kaitan yang berkait rapat. Contohnya, kisah Nabi Lut dan kaumnya, dan apa kaitannya dengan umat akhir zaman pada hari ini. Contoh yang lainnya seperti kisah Nabi Saleh dan umatnya. Begitu juga dengan umat akhir zaman ini. Apa yang kita boleh kaitkan dengan tema kenabian dan umatnya, kemudian kita hubungkan dengan umat akhir zaman pada hari ini. Sedikit latar belakang pendidikan Ustaz Auni bin Muhammad. Beliau telah sebelum menjadi penceramah, beliau telah menuntut ilmu di sebuah universiti di Kahirah, Mesir dari tahun 1995 sehingga tahun 2004 dalam jurusan Perundangan Islam. Beliau amat meminati ilmu ketamadunan Islam. Malah pengkajian juga dilakukan atas kemahuan beliau sendiri. Tambahan pula, Ustaz Auni bin Muhammad menyatakan bahawa kebenaran Islam diteladani dari Nabi dan Rasul. Selain itu, beliau juga berkhidmat sebagai guru di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Relau, Bayan Lepas di Pulau Pinang.
beliau menjadi seorang guru Al-Quran, guru bahasa Arab, guru fardu ain dan lain-lain. Maka kumpulan kami memilih Ustaz Auni bin Muhammad sebagai rujukan video kami kerana beliau dianugerahi dengan akal fikiran yang boleh menyampaikan fakta melalui dari segi penceritaan yang sangat menarik dan mudah difahami oleh masyarakat. Bila kami melihat dan menonton dan mendengar tazkirah dan penyampaian yang unik, penceritaan yang unik, fakta yang unik daripada Ustaz Auni, kami terfikir bagaimana Ustaz Auni boleh menyampaikan cerita dan fakta tanpa ada buku di hadapan beliau. Maka kami pun mencari dan membuat penyelidikan mengenai Ustaz Auni bin Muhammad, dan kami terjumpa dalam satu akhbar My Metro yang ditulis oleh Muhammad Helmi Irwadi Muhammad Noor pada tahun 2017. Ustaz Auni mengatakan bahawa beliau mengikuti contoh yang telah ditunjuk oleh guru beliau, iaitu cara nak kuat ingatan ialah sentiasa solat duha dan solat tahajud. Maksudnya jangan tinggalkan dua perkara ini agar insya-Allah ingatan kita akan menjadi kuat. Kemudian amalkan membaca doa antara dua khutbah Jumaat, iaitu doa dalam surah Yusuf ayat 101. Seterusnya, tujuan Nabi diutuskan kepada manusia. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa Islam merupakan agama yang datang daripada Allah. Apabila Allah menciptakan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam, Allah juga telah menciptakan agama atau cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Pada peringkat awal kehidupan manusia, semua keturunan Nabi Adam adalah Islam dan kesemua daripada mereka hanyalah menyembah kepada Allah. Setelah berlalu beberapa kurun, bermulalah zaman manusia untuk menyekutukan Allah dengan kata lain berpaling daripada agama Islam. Berdasarkan kronologi sejarah, Nabi Nuh merupakan Rasul pertama yang telah diutuskan oleh Allah kepada umatnya yang telah melakukan perbuatan syirik. Setelah itu, barulah muncul para Rasul dan Nabi yang lain diutuskan kepada kaum masing-masing, dan Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul dan Nabi yang terakhir. Kesemua daripada mereka ini membawa matlamat yang sama, iaitu untuk mengajak manusia membuat kebaikan dan kembali mengesahkan Allah. Pada hakikatnya, tidak semua manusia mampu untuk mempertahankan agama dan mengikut fitrahnya. Kerana ketika lahir ke dunia, manusia akan bertemu dengan hal-hal duniawi yang melalaikan. Ketika keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka boleh mengalami gangguan secara fizikal, seperti stres. Seterusnya mendorong mereka untuk melakukan perkara yang boleh merosakkan diri sendiri, seperti membunuh, melakukan sihir dan sebagainya. Mereka dipilih oleh Allah kerana mereka bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa terhadap Allah dan juga jauh daripada sebarang sifat kekurangan sama ada dari segi fizikal maupun akhlak. Perkara ini penting kerana untuk mengajak manusia ke arah kebaikan memerlukan pemimpin atau contoh teladan yang baik. Seterusnya, kesimpulan yang diperoleh daripada perbahasan ini ialah semua Nabi dan Rasul memainkan peranan yang penting dalam melahirkan generasi umat yang baik serta mengesahkan Allah SWT dan jauh daripada perbuatan yang menyekutukan Allah. Kisah-kisah Nabi seringkali berkait dengan keberanian dan keteguhan hati mereka dalam berdakwah kerana mereka menghadapi tentangan dan penindasan yang hebat daripada kaumnya. Mereka mampu mempertahankan keyakinan mereka walaupun diuji dengan pelbagai cabaran ketika proses berdakwah. Ini telah terbukti bahawa para Nabi dan Rasul sangat taat terhadap Allah dalam memperjuangkan Islam. Para Nabi mengajarkan kepada kita bahawa pentingnya ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup mereka dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Maka di sini, tugas kita sebagai hamba Allah mestilah bersyukur di atas usaha dakwah dan pengorbanan para rasul dan nabi. Ini kerana penentangan dakwah pada dunia hari ini tidaklah sehebat mana berbanding dengan zaman dahulu. Kerana kita mempunyai pelbagai bentuk sokongan dan kemudahan untuk melaksanakan dakwah, seperti di media sosial dan sebagainya. Kisah mengenai Nabi-Nabi dan umat terdahulu sebenarnya kisah dan perjalanan cerita sebenarnya memudahkan orang untuk berusaha menjadi lebih baik. Hanya dari segi cerita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, cerita-cerita mengenai Nabi-Nabi dan kaum yang terdahulu sebenarnya memberi impak dan kesan yang mendalam ke dalam hati kita seandainya kita berusaha untuk memahami kisah-kisah mereka. Melalui kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya yang hanya segelintir sahaja beriman kepada baginda, dan kebanyakan daripada kaum umat Nabi Nuh menyembah berhala, iaitu berhala orang-orang yang soleh terdahulu. Terdapat 5 berhala yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu berhala yang bernama Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasra. Kita boleh lihat kisah Nabi Nuh dan umatnya ini, kisah yang penuh di dalam Al-Quran. Dan apakah hubung kait kisah Nabi Nuh dengan umat yang terdahulu dan kisah umat akhir zaman pada hari ini? Nabi Nuh AS telah berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, yang mensyirikkan Allah dan tidak menyembah Allah. Nabi Nuh AS telah berdakwah selama 950 tahun. Dan tempoh waktu berdakwah ni Allah telah merakamkan di dalam Al-Quran mengenai tempoh waktu dakwah baginda Nabi Nuh AS. Betapa lamanya tempoh dakwah baginda, tetapi hanya sedikit sahaja yang beriman. Setelah Nabi Nuh berusaha berdakwah dan mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh tersebut, tetapi mereka tetap menolak ajakan baginda. Dan Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhan, tolonglah, mereka telah mendustakan aku." Hal ini bukan sahaja mereka mendustakan Nabi Nuh semata-mata, tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu daripada rukun iman. Mereka diutuskan untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Hidup akan lebih tenang apabila kita mengikuti perintahnya. Apabila kita menteladani kisah-kisah Nabi, maka kita akan terus mencontohi sifat-sifat peribadi mereka. Bagi individu, kehidupan harian akan menjadi lebih tenang dan sentiasa dipermudahkan urusan serta dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Mencontohi sifat peribadi mereka akan membuat kita lebih cenderung untuk melakukan lebih banyak kebaikan serta membentuk peribadi yang mulia seorang Muslim. Selain itu, kesan beriman terhadap keluarga pula, kita dapat membina keluarga yang bahagia. Ahli keluarga akan menjadi lebih banyak beribadah seperti solat berjemaah. Kita juga dapat memelihara keluarga kita daripada azab api neraka. Yang seterusnya, kesan terhadap masyarakat dan negara pula akan menjadikan masyarakat sentiasa patuh dan taat kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin. Masyarakat juga akan sentiasa saling hormat menghormati serta dapat membanteras gejala sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Maka akan terlahirlah generasi yang mampu menegakkan syiar Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam hendaklah bersyukur kerana adanya utusan Allah dapat membantu kita ke jalan yang benar, sejurus dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Kesan tidak beriman dan patuh kepada Nabi. Bagi orang yang tidak beriman dan patuh kepada Nabi, dapat banyak kesan negatif yang akan berlaku.
Bagi individu, mereka akan hidup dalam kesesatan tanpa bimbingan sesiapa dan jauh daripada mendapat rahmat dan hidayah Allah. Kita juga akan mendapat balasan dan siksaan api neraka. Bagi keluarga yang tidak mematuhi perintah Nabi, kehidupan keluarga akan menjadi porak-poranda dan sentiasa akan berlaku pergaduhan. Selain itu, akan berlaku perpecahan dan perbalahan dalam kalangan ahli keluarga seperti ibu bapa yang bercerai atau pergaduhan antara adik-beradik. Kemungkaran juga akan berlaku secara berleluasa dalam kalangan ahli keluarga. Bagi negara yang tidak beriman dan patuh pada Nabi pula, negara akan menjadi huru-hara kerana perebutan kuasa serta terjadinya penyalahgunaan kuasa. Oleh itu, terlahirlah pemimpin yang tidak adil serta tak dinafikan lagi bahawa rasuah sudah banyak berlaku dalam kalangan pemimpin maupun masyarakat. Negara juga tidak akan membangun dengan adanya pemimpin yang tidak meneladani cara Nabi memerintah negara. Lebih merugikan apabila perkembangan ilmu akan menjadi malap kerana pemimpin tidak berilmu. Oleh itu, hendaklah kita sebagai umat Islam beriman dan patuh kepada Nabi bagi menjamin kesejahteraan hidup. Sejarah ini bukan retorika, benarkan yang tertulis. Dihukum karena dosa yang terhina, bukti dari ilahi. Sengutusan dihina tak dihirau, bertahun tiada erti. Diperintahkan tu berlalu pergi bersama yang sejati. Tinggalkan, jangan pernah menoleh kembali setelah